Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusalli ala rasulil karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahlan idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Wa kullu batnin situ. Wa kullu batnin hawa lahmal kilabi kafa linajwiha ghaslatun min duni sab'atihi. Dan setiap perut yang mengandungi daging anjing, maksudnya seumpamanya daging khinzir, kafa memadai, linajwiha untuk mengistinjakannya. Najau tu maksudnya nak istinja. Jadi dia makan daging anjing, dia khinzir. Bila dia berak, kan tahi dia tu bercampur dengan daging tu, adakah dia kena apa? Dia kena samak punggung dia. Sebab tahi dia tu kan tahi daripada daging anjing. Jadi keluar ke punggung, maka punggung tu wajib ke disamak 7 kali? Tidak. Tak perlu. Basuh macam najis biasa, mutawassitah sahaja. Sebab masa dia masuk tu memang daging, tapi masa dia keluar dia panggil apa? Dia panggil tahi kan? Orang tak panggil daging anjing kan? Maka tahi basuh macam mana? Basuh sekali je. Itu dia punya kaedah dia. Kafa linajwiha ghaslatun. Fa'il kepada kafa. Min duni, tanpa perlu sab'atihi 7 kali. Tak perlu. Tak perlu tasbih. Memadai basuh macam biasa sahaja. Wa hakadha hajarun. Begitu juga batu. Maksudnya bahkan boleh istinja dengan batu je. Bukan sahaja tidak wajib basuh 7 kali. Kalaulah najis tahi tersebut yang dia makan anjing tadi tu, dia nak istinja dengan batu sahaja pun memadai. Itu yang dimaksudkan wahakaza hajarun. Seperti mana kafa basuh, begitu juga kafa hajarun. Okey? Wan nasu, dan ada nas, mansus, itu daripada Imam Syafi'i. Lau jama'at najasatan. Jama'at tu kembali kepada perut. Kalaulah perut itu, sepatutnya perut ni muzakkar kan, tapi dia guna muannas ini. Jama'at maksudnya kalaulah perut mengumpulkan najis. Maksudnya kalau dalam perut tu ada najis, dia makan najis, dia terminum arak, dia termakan khinzir, tu dimasukkan lau jama'at. Kalaulah perut mengumpulkan najis, khudhifat, hatman, wajib dimuntahkan. Khudhifat tu maksud wajib dibuang. Kalau orang dia terminum arak, dia wajib korek, keluarkan balik daripada perut dia. Dalam hasyiah dia kata sebab bila masuk dalam perut, jadi perut akan dapat manfaat daripada daging tersebut, maknanya dia akan dapat tenaga dan seumpamanya. Jadi tadi tu mungkin dia terlupa, maka dimaafkan. Tadi mungkin dia tersalah, mungkin dimaafkan. Sekarang ni dia dah sedar, dia kena keluarkan daripada perut dia kalau masih boleh keluar lah. Tapi kalau dah lama dia jadi daging, nak keluar apa? Lau jama'at najasatan quzifat. Quzifat hiya kembali kepada najis. Hatman wajib. Ka khamratihi, seperti masalah apa? Arak. Maksudnya dia minum arak secara mukrah misalnya. Lepas dia dah hilang dibasuh, dia korek bagi keluar semula. Itu yang dimaksudkan qudhifat, dibuang, diluahkan. Okey, dicampakkan. Okey, habis. Tajuk dia wujubu qadhfil haram. Nassal Buwaiti kadza qadhful harami yajib siddiquna qad ata qai'an bisyubhatihi. Telah menaskan oleh Imam Buwaiti. Begitu jugalah meluahkan benda yang haram, hukumnya adalah wajib. Maknanya nas tentang masalah ni ada disebutkan dalam nas Buwaiti, iaitu kadza qadhful harami yajib. Jadi berpandukan siapa? Siddiquna. Siddiquna maksudnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sesungguhnya dia telah mendatangi muntah. Maksud dia telah mendatangi muntah. Dia telah muntah lah. Dia telah mengambil jalan muntah. Disebabkan apa? Dengan sebab benda syubhat yang dia telah makan.
Jadi Sayyidina Abu Bakar telah tunjuk, kalau kamu makan benda syubhat yang kisah hamba dia tu, yang dapat upah daripada nujum tu, maka dia telah buang balik. Maka disitulah panduannya, bila kita sedar yang kita makan itu adalah haram, maka kena korek, keluarkan balik daripada perut. Itu yang dimaksudkan siddiquna qad ata qai'an bi syubhatihi. An-naru aula. Sekarang ni nak terangkan tentang masalah makan yang haram ni. An-naru aula bilahmin bil harami nama atib ta'amaka thumma qsid li tu'matihi. Bermula neraka itu lebih aula. Ni dia isyarat pada hadis tu. Kullu lahmin nabata minal harami fan-naru aula bihi. Bermula neraka lebih sesuai untuk daging yang dengan haram tumbuh ia. Nama tu maksudnya membesar, bertambah, tumbuh ia. Atib ta'amaka, perelokkan akan apa yang kamu makan. Maksudnya ini sebenarnya hadis Nabi juga. Nabi kata kepada Sa'ad, atib ta'amaka takun mustajabad da'wah. Perelokkan makanan kamu, kamu akan jadi orang yang mustajab doa. Atib ta'amaka, kamu perelokkan makanan kamu. Summaqsid li tu'mati, kemudian setelah pasti makanan kamu terelok, bolehlah kamu tuju untuk makannya. Maksud pastikan elok dulu, kemudian barulah iqsid, pergi tuju untuk memakannya. Aklul khabithi bihi rainul qulubi fala tuqdim ala aklihi ta'ma bi zulmatihi. Aklu, makan benda yang khabis, benda yang tak elok, benda yang haram lah. Bihi, dengan sebabnya. Nya tu kembali kepada makan. Dengan sebabnya akan ada rain, kalla bal ran. Itulah. Bihi rainul qulub. Dengan sebab makan benda yang haram, dia akan apa? Dalam syarah dia terjemah rain tu karat hati. Dia akan mengkaratkan hati. Sehingga hati yang begitu gelap, dia tak boleh beza dah benda baik dengan benda buruk. Bihi rainul qulub fala tuqdim, maka oleh kerana itu janganlah kamu pergi, janganlah kamu mara, kamu datang untuk apa? Makannya kembali kepada al-khabis, benda yang tak elok. Ta'ma, kamu akan menjadi buta dengan sebab kegelapan makanan khabis tersebut. Da'il muharramah, tinggalkanlah benda yang diharamkan. La tahtim ala daghalin fahatibul laili qad yubla bihayatihi. Dia kata tinggalkanlah benda yang haram. La tahtim, dalam hasyiah dia kata la tahtim ay la tuqdim. Janganlah kamu pergi masuk berani datang kepada daghal. Daghal ni maksudnya benda syubhat. Sekarang dia nasihat pula tentang makanan syubhat pula. Da'il muharrama la tahtim ala daghalin. Janganlah kamu datang pergi kepada daghal, benda yang ada syubhat. Sebab apa? Fahatibul lail. Hatib lail maksud apa? Orang cari, hatib ni orang cari kayu api. Al-lail pada waktu malam. Dia kata orang yang cari kayu api pada waktu malam, kadang-kadang dia akan dibalai dengan ular. Dia tak tahu yang dia pegang tu ular. Jadi sebab tu bila kita tak jaga benda syubhat, mungkin yang kita makan tu haram pula secara pasti. Maka dia kata ta'il muharrama la tahtim ala daghalin fahatibul laili qad yubla bi hayatihi wa kharrajal ba'du man yanju najasatahu bijildi kalbin kafat ahjaru nublatihi. Apa benda ni? Wa kharrajal ba'du man yanju najasatahu bijildi kalbin kafat ahjaru nublatihi. Dia kata, tapi ini pendapat dhaif lah. Ini pendapat dhaif. Telah mengeluarkan oleh sebahagian siapa? Sebahagian ulama Syafi'i. Ba'du Syafi'iyah telah mengeluarkan satu masalah, satu furuk oleh sebahagian ulama Syafi'i. Siapa ni? Orang tu siapa? Dia tulis kat syarah ni, iaitu Imam apa? Imam Mahamidi.
Apa masalah tu? Masalah tu ialah man yanju najasatahu. Yanju ni maksudnya yang tadi istinja. Masalah dia bunyi dia macam ni. Man yanju, orang yang membersihkan atau mengistinja najisnya. Okey, dia istinja najis pakai apa? Dia berak. Dia istinja, boleh tak kita istinja pakai kulit? Boleh. Jadi benda tu boleh serap? Boleh. Tapi masalahnya dia istinja tu pakai kulit anjing. Kulit anjing najis lah. Jadi kata mereka telah mengeluarkan satu masalah. Orang yang beristinja basuh, dia istinja, dia menggunakan kulit. Tapi kulit tu kulit anjing. Okey. Bila dia istinja pakai kulit anjing, maka tidak memadai lah. Sebab benda tu adalah najis. Jadi dia kata, maka lepas dia istinja pakai kulit anjing tu, contohnya dia kencing lagi ataupun dia berak lagi, dia kata lah, dia punya taswir masalah dia, lepas dia berak tu najis tu kena balik pada tempat yang diistinja tadi. Maka untuk istinja yang kali kedua, dia boleh istinja dengan batu. Surah dia macam tu. Dia punya alasan dia macam ni lah. Orang tu kan dia buang najis. Dia buang najis, kemudian diistinjakan kulit anjing. Tak memadai kan? Tak memadai. Orang tak memadai. Tak memadai sebab kulit anjing najis kan. Batu pun kena suci. Ini dah pakai kulit anjing pula. Kemudian dia berak kali kedua, najis tu kena balik tempat yang dia istinjakan kulit tu. Jadi oleh kerana najis tu kira najis baru. Bila najis baru, dia padamkan isu kulit anjing tu. Dia kira najis baru, maka boleh dia bersihkan hanya menggunakan batu. Jadi kita kata tak. Bila dia dah istinja je dengan kulit anjing, kawasan punggung dia tu dah jadi kena najis mughallazah. Bila kena najis mughallazah, kena tasbih. Kena basuh 7 kali, salah satu dengan air. Konsisten, kan? Maknanya kalaulah najis lain kena pun tetap hukum asal tempat tu masih lagi telah dikira bernajis dengan najis mughallazah, maka wajib basuh 7 kali, salah satu daripada. Okey, sekarang ni kita masuk masalah telur. Telur apa yang boleh makan, dia tak boleh makan. Baydul hudai. Baydul hudai wa baydus saqri. Halla fakul baydal ghurabi wa kul min baydi bumatihi. Itu dia. Bumah. One two. Baydul hudai. Baydul hudai. Oh, Ustaz Asmi. Tengok sikit. Ustaz Asmi. Telur hudai. Hudai ni burung elang. Sokor pun burung elang tak? Okey. Jadi telur kita belajar kan? Telur, semua binatang adalah suci. Semua binatang telur dia adalah suci. Pernah makan telur penyu tak? Tak pula. Tak, telur penyu. Penyu boleh makan tak? Jadi betul. Walaupun telur ular. Ini tengok ni, telur apa tengok tu? Burung apa? Burung helang. Burung, dia kata halal. Fakul, makanlah telur gagak. Ghurab tu gagak. Dan makanlah daripada telur burung hantu. Bumah. Bumah tu adalah burung hantu. Memang boleh makan. Wasulafah, kura-kura. Kadzat timsah, buaya. Ma'a waral. Waral ni apa ni? Duaibah mislul dhab. Biawak. Telur biawak. Waral. Hukmul ghurab. Hukum dia macam juga ghurab. Tadi kita kata, kalau saya kata makanlah daripada telur gagak kan, boleh makan daripada sulafah, timsah, waral. Semualah yang disebutkan di atas. Itu hanya sebagai contoh sahaja. Wa kul min baydi, dan makanlah
daripada telur laqwah. Laqwah ni burung apa? Burung cicak lah tadi. Adalah burung yang tak boleh dimakan. Saya tak ingat. Laqwah ni dia betina kepada burung uqab. Okey. Okey. Faham tak? Ini memang masyhur masalah ni. Telur dia ada khilaf ni. Muktamad dia pendapat Muqabil, telur binatang yang boleh dimakan sahaja suci. Binatang yang tidak boleh dimakan najis. Tapi Imam Nawawi tarjihkan. Dan ini muktamad dalam mazhab. Telur semua binatang adalah suci. Suci bukan saja suci, boleh dimakan. Sebab ada benda suci tak boleh dimakan. Sebab dia bukan kaedah. Bila benda tu suci boleh dimakan, tak kan? Racun pun suci juga, tapi tak boleh dimakan. Betul tak? Burung apa? Raja Wali. Gelang ada juga. Uqab. Kok dengan makna nasr. Oh, burung nasar. Burung nasar lah. Burung eagle ni. nasar ni helang. Bukan hering. Burung hering. Selang. Macam juga dengan Raja Wali pun ada. Dia maksudnya burung yang tak boleh dimakan. Ini semua hanya sebagai contoh saja. Okey, boleh dimakan. Yang Muhammad. yang mobil ni yang kita pakai sekarang, yang orang tak makan tu, yang datang dia tak bisa makan kan? Tak makan. Terus tak makan kan? Tak makan, bukan. Tak makan lain. Tapi kita makan telur penyu. Penyu tak boleh makan. Boleh. Itu pura-pura boleh. Boleh. Tu sulafah, pura-pura. Okey. Tapi dengan syarat tidak ada racun lah. Racun tu itu dipanggil li ghairi, bukan li zati. Racun tu dia ghairi. Telur ayam pun tak boleh makan. Kalau racun ataupun kalau orang punya. Betul tak? Itu masalah li ghairi, itu tak dibincangkan. Kita bincang benda yang li zatihi tu. Li zatihi tu dia tu boleh dimakan tak? Boleh dimakan. Okey? bahagian dalam tu dia dah hampir jadi separuh. Kata macam ayam tu dia dah kepala tu dah ni, badan tak siap. Okey. Tak boleh. Tak boleh. Dia masalah telur ni ada banyak dia punya furuk dia. Masalah telur. Macam contohnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nantilah saya terangkan. Tapi ada satu soalan, masa tu ada muzakarah dengan Syahidah di Murid. Masalah di Filipin, di Kemoja pun ada, Vietnam. Dia orang ni makan telur bila dia ni dah ada anak dalam tu. Bila dia dah ada anak, dia orang rebus. Jadi bila kita kupas tu ada anak rebus. Bukan kuning dengan putih tu, dia memang ada bentuk lah. Dan soalan yang nyatakan. Jadi macam mana? Boleh ke dimakan? Telur ayam lah ni. Ini telur ayam. Kalau binatang tu memang tak boleh makan, memang tak boleh. Ini telur ayam. Binatang yang boleh dimakan. Dia punya kaedah dia, kalaulah direbus masa tu ayam tu dah ada nyawa dalam tu. Orang kata kalau janin tu dah bergerak kan, maka tak boleh makan. Tapi kalau dia tu belum masuk nyawa lagi, jadi masuk nyawa tak masuk, tanya alul khibrah lah. Maksudnya usia telur tu kalau umur macam ni dah ada nyawa ke tidak kan. Jadi kalau dah ada nyawa kita rebus, maksudnya masa kita rebus dia matilah, maka dia tak boleh dimakan. Itu kaedah dia. Dan telur ni contohnya telur kita jumpa dalam ayam yang telah mati. Kita tengok ayam telur ayam tu dah sembelih ke belum. Ayam tu sembelih ke tak sembelih? Ayam tu sembelih, maka telur tu pun suci. Tapi telur dalam ayam yang kena langgar. Telur yang ayam yang kena langgar tu, kita tengok telur tu dah jadi cengkerang dia dah keras ke, ataupun dia masih, kan kalau telur tu nampak tak? Dia jadi lembek-lembek kan. Kalau cengkerang dia dah jadi, dia suci. Kita boleh makan isi dia, walaupun ambil daripada bangkai.
Tapi kalau dia bau dia punya cengkerang dia belum keras, maka dia kira sebahagian daripada daging. Maka oleh kerana daging dia bangkai, ke dia pun dikira sebagai bangkai. Itu permasalahan berkaitan dengan telur. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata telur apa ni? Telur ni binatang yang tak boleh dimakan ni. Dia punya kulit sekali pun kita boleh makan. Bukan dia punya isi je. Dia punya kulit telur helang ke kulit tu, kulit dia juga dihukum adalah suci. Okey. Wa yajuzu aqlu qishril bid wa illam yu'kal. Boleh. Seterusnya kadzan Nawawi fil majmu'i sannafahu wa fil jawahiri la yuqda bi hurmatihi. Masalah ni begitulah juga yang telah dicatat ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab majmu'nya perihal masalah yang kita baru bacakan tadi. Dan wa fil jawahiri, dalam kitab jawahir tidak dihukum dengan haramnya yang benda-benda yang telah kita nyatakan tadi. Itulah permasalahan tentang telur. Okey, tu wadai, saya ingat benda tu boleh ingat sampai mati lah, masalah telur ni kan. Seterusnya masalah jubun. Jadi masalah jubun ni sebenarnya dia tak adalah jadi begitu penting untuk kita sebab kita tak makan jubun. Tapi orang Arab dia kuat betul makan jubun. Kita pergi Jordan, dia memang pagi tengah hari dia ada je dia punya jubun tu, keju putih tu kan, dengan pelbagai besi. Jadi jubun ni dia kalau nak buat, dia kena buat dalam anfiqah sila. Kalau kita dalam kitab salkhah, dia macam dalam perut tu dia ada satu kantong yang mana susu tu kita akan letak kat situ, bau susu tu dia boleh jadi keju, boleh jadi masam. Macam orang nak buat, macam Zuhail buat dulu kan, buat bagi susu tu jadi masam, kita masuk bakteria tu kan, maka dia jadilah yogurt. Sekarang ni nak jadikan dia keju, jubun. Jadi kemudian jubun pula, masalah jubun ni dia ada bahaskan tentang masalah jubun ni. Pada zaman dulu diimport daripada Syam. Dikatakan jubun import daripada Syam, dibuat daripada khinzir. Dia punya bekas maknanya dia punya tapak medium nak membuat benda tu, membiarkan dia tu, dia menggunakan daripada khinzir. Dikatakan macam tu masyhur, tapi tak pasti yang sampai kat kita tu jubun tu macam mana. Jadi jubun sampai sekarang memang digunakan anfiqah. Okey, tengok masalah jubun. Oh, masalah jubun ni panjang. Jadi bila habisnya masalah jubun, habislah masalah furu'. Lepas tu dia masuk qawaid. Qawaid. Oh, dah habis dah apa? Oh, habis dah. Sikit lagi. Ni furu' yang terakhir jubun. Furu' yang cerita tentang benda. Yang lain lepas ni kaedah menangani benda yang suci, tak suci semuanya kan. Wa muslimun jubnuhu jubni kafiratin halat dhabihatuha kulhu bi jumlatihi. Bermula orang Islam jubunnya bersama dengan jubun orang kafir, perempuan kafir, perempuan non muslim. Tak ada sebut kafir. Perempuan kafir. Halal oleh perempuan kafir yang halal oleh sembelihannya. Maksudnya apa? Maksudnya ahli kitab. Dia nak kalau ringkaskan, jubun yang dibuat oleh orang Islam ataupun orang kafir ahli kitab yang mana sembelihan dia halal. Kulhu, makanlah semua sekali, bijumlatihi. Okey, itu mukadimah baru. Okey. Cuma dalam syarah dia kata tak perlu perkataan halat zabihatuha. Dia kata itu yang muktamad lah. Maksudnya sama ada jubun tu dibuat oleh orang Islam ataupun jubun tu dibuat oleh orang kafir, maka dua-dua itu dia kenapa dia ada cerita orang Islam, orang kafir? Kenapa dalam matan ni dia sebut tentang orang yang mana sembelihan dia tu halal, orang kafir? Sebab jubun tu memang buat daripada anggota binatang. Yang sebut tadi tu kantong. Jadi kalau buat daripada orang kafir, tapi orang kafir tu jenis sembelihan dia halal,
Jadi dia guna daripada kambing yang disembelih. Jadi kantung tu suci, jubun tu jadi suci juga. Itu yang ada kait orang kafir yang halal sembelihannya. Tapi pendapat yang muktamad sebenarnya di apa ni, jubun tu maksudnya walaupun daripada orang kafir yang bukan jenis macam tu pun sama juga hukumnya. Dia kata la tuwaswis. Tak syarat lah, maknanya medium itu daripada sembelihan. Okey. La tuwaswis bikaunil farthi ma ghasalat fa husnu zannika aula min ta'annutihi. Lepas ni dia akan bawa tentang masalah macam mana kita nak mendepani ni. Tapi masih jubun lagi. Janganlah kamu berasa was-was. La tuwaswis bikaunil farthi ma ghasalat. Jadi dekat anfiqah tu dia kadang ada najis, ada tai. Jadi mungkin kita ingat, oh dia ni orang kafir. Nanti jubun dia jaga tak? Dia ada cuci tak betul-betul molek daripada apa? Daripada najis. Sebab kantong tu dia macam-macam, kita kata perut tu kan. Jadi kita tak nak makan perut sebab orang ni basuh sungguh ke basuh main-main je ke. Jadi dia kata la tuwaswis, janganlah kamu merasa was-was. Apa was-was kamu? Kata bikaunil farthi ma ghasalat, dengan bahawasanya faras tu maksudnya tai, ma ghasalat, tidak membasuh ia siapa? Ia kafirah tadi. Maka dia kata macam ni kaedah dia, fa husnu zannika. Dalam bab ni kita gunakan kaedah husnuzan. Maka husnuzan, kamu lebih aula daripada kamu bersikap ta'annud, bersikap kerah, bersikap rigid, bersikap detail yang tidak sepatutnya. Itu maksud ta'annud. Fa husnu zannika aula min ta'annutihi. Ini dia datang untuk nazar kan. Memang dalam kitab fiqh memang saya sebut masalah ni. Jubun yang masyhur datang daripada Syam. Wa syuhratun qad atat fil kafirina lahum jubnul khanaziri la yuqda bi syuhratihi id qala li siqatun innal muluka lahum jubnun yakhussuhum minhu li'izzatihi wa shan'atun milhuhu fihi an najasatu min jildil khanaziri la yuqda bi shan'atihi كشنعة وردت في الجوخ إن به شحم الخنازير لا يقضى بصحته وزئبق قيل في جلد الكلاب أتى إن لم تتحقق فبع وأحكم بطهرته وجبنة نفحت من ميتة نجست أبو حنيفة طهر كل جبنته وعندنا نجس لا شك فيه وما جبن المجوس لنا حل كذبحته سل إن شككت عن الجبن الذي خلطت بلاده بمجوس خوف حرمته إن لم تجد مخبرا عنها إذا سقطت فجبنة نجست قالوا كلحمته وإن جهلت لمن هذا الجبن فعن بعض الصحابة سل عنه لحوطته وبحرهم قد رأى ترك السؤال فكل فإنه قد رأى تغليب طهرته. Ini masalah jubun, tapi dalam masa sama dia ada bawa masalah makanan ni. Ada orang kafir buat, ada orang Islam buat, kita tak pasti dia ni ada. Jadi apa kaedah kita dalam masalah makanan-makanan tersebut? Okey. Dia kata pukul azan dah. Dah. So baru azan ke apa? Dah 7.40. Cuba dulu kita Solat. solat dulu. Jadi Ya. boleh sikit lagi. 5 muka air sebelum makanan ni.